pengajaran daripada perjanjian Hudaibiyah, semua benda kena tengok tersiratnya. Baru kita nampak Allah Ta'ala. Apa dia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Boleh luangkan masa sikit dengan saya? Okey. Pada tahun ke-6 Hijrah, maknanya 6 tahun selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam dengan sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam tempoh itu pada tahun ke-6, Nabi didatangi dengan satu mimpi. Mimpi itu nampak Nabi dengan sahabat masuk ke dalam kota Mekah dengan memakai kain ihram. Nabi nampak Nabi masuk dalam kota Mekah pakai kain ihram. Bingkas jaga Nabi bangun, Nabi terus jumpa sahabat, Nabi ajak sahabat, jom kita pergi menunaikan umrah tahun ini. Bila? Tahun ke-6 Hijrah. Dan semua pun akan pakai kain ihram. Sebab apa? Sebab menandakan kita tak mau lawan dengan siapa-siapa. Kita nak pergi umrah. Umrah ini maknanya ziarah Baitullah lah. Nak pergi ziarah Baitullah. Jadi semua setuju dengan beberapa jumlah yang ada. Setuju. Jom kita pergi. Jadi dalam perjalanan nak pergi itu, sebelum nak pakai ihram dan sebagainya, hantarkan dulu maklumat, perisikan dan sebagainya. Ini cerita lama, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang pun ada juga. Kena ada perisikan semua negara. Itu semua orang maklum. Hari itu ada peristiwa yang macam-macam kita dengar pasal perisikan. Kemudian Nabi dapat berita bahawa ada kumpulan yang dah setkan diri mereka nak perang dengan orang Islam. Maka Nabi pun cuba untuk hantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai perwakilan orang Islam. Uthman, tolong pergi cakap sepatah dua. Jadi Sayyidina Uthman pergi. Bila Sayyidina Uthman sampai, rupa-rupanya mereka tangkap Sayyidina Uthman dan sembunyikan Sayyidina Uthman. Kemudian dihantarkan berita palsu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Sebab kena ingat, umat Islam dah banyak kali perang dengan kafir musyrikin ataupun orang Quraisy. Banyak kali dah perang, menang pula tu kat orang Islam. Jadi mereka tahu, jadi kaedah dia mereka cuba kata kami dah bunuh Uthman. Bila dapat begitu, maka disitulah para sahabat membuat perjanjian di bawah sepuhun pokok, berbai'ah mereka untuk menuntut di atas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian berita ini sampai kepada kaum musyrikin dan mereka sedang ini kumpulan yang dah lawan kita banyak kali. Mereka kata tak. Sayyidina Uthman tu masih ada. Jadi mereka bawa mereka lepaskan Sayyidina Uthman, mereka hantar Sayyidina Suhail. Masa ni Sayyidina Suhail belum masuk Islam lagi. Sayyidina Suhail sampai buat perjanjian. Sayyidina Suhail wakil orang musyrikin Mekah. Baginda Nabi wakil, bukan wakil lah, memang hero orang Islam. Yang menjadi tukang tulis adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali tolong tulis perjanjian yang berlaku. Perjanjian ini namanya perjanjian Hudaibiyah. Tetapi dalam isi perjanjian, yang pertama, umat Islam kena patah balik. Tak boleh buat haji umrah tahun itu. Tahun depan baru boleh buat. Kalah dekat orang Islam. Lagi, orang Islam yang mana masuk Islam di Madinah pergi ke Mekah. Tak boleh patah balik dah ke Madinah. Daripada Madinah pergi Mekah, tak boleh patah balik dah. Dia kena duduk Mekah. Dan orang Mekah yang pergi Madinah patah balik ke Mekah, tak boleh duduk di Madinah.
kalah lagi. Siapa yang nak mai ke Mekah tak boleh bawa senjata. Semua senjata kena simpan dalam sarung dia. Jadi kalau begitu perjanjiannya, Saidina Umar sampai bangun dia. Dia kata, perjanjian apa ini? Kita kalah. Sehinggakan kepada tahap tanya dia, bukankah agama kita yang benar? Dan Nabi kata, ya. Tapi di sebalik dia itu menang pada orang Islam. Apa dia? Apabila perjanjian termaktub di antara kaum musyrikin Quraisy dengan orang Islam, bukankah bermakna mereka mengiktiraf Madinah sebagai negara Islam kerana mereka sudi buat perjanjian? Ya, secara tak langsung kamu mengiktiraf kami. Maka selama ni kamu kata kami salah dan sebagainya, kamu mengiktiraf kami sebagai negara yang betul. Nah, satu dah menang. Yang kedua, bila orang Mekah pergi ke Madinah, kena patah balik Mekah, bagus. Dia tengok macam mana suasana hidup di Madinah, dia balik, dia boleh cerita. Dan orang Madinah yang pergi Mekah tak balik-balik, mereka lah akan jadi ustaz-ustaz, penyampai-penyampai ilmu orang alim dekat Mekah. Maka akan bersebar lagi agama Islam. Menang lagi 3 kali dah. Maka apa pengajaran daripada perjanjian Hudaibiyah? Hari ini kita semua tahu, seolah-olah Allah tekan butang reset untuk semua orang disebabkan oleh pandemik corona virus COVID-19. Tapi kalau kita tengok dengan pandangan mata kasar, kita nampak kita rugi daripada semua sudut. Kita kena buang kerja, kita bergaduh suami isteri, kita kena start balik daripada kosong. Pengajaran daripada perjanjian Hudaibiyah, semua benda kena tengok tersiratnya. Baru kita nampak Allah Ta'ala. Apa dia? Bukankah selama ni kita rasa diri kita low self-esteem? Kita gaji murah, kita rasa kita rendah. Kita pegawai rendah, kita rasa kita tak guna. Kita punya kerja picisan, tak macam orang lain pejabat besar dan sebagainya. Kita rasa kita tak guna. Tapi COVID-19 membuktikan bahawa hang orang rendah ke, gaji besar ke, apa ke, semua kena start daripada kosong, zero balik. Dan orang yang gaji tinggi-tinggi tu berapa ramai yang kena buang kerja sama macam kita. Maknanya apa? Kita semua serupa. Kita sama. Please, naikkan balik self-esteem kita, keyakinan kita bahawa kita semua di hadapan Allah semua sama. Semua sama. Kalau gaji kita besar, tanggungan kita besar, bila kita tak ada kerja atau gaji kita kecil daripada yang asal, kita sama juga akan mendapat masalah. Kita kalau jadi orang bawah, orang marahin macam saya, tuan-tuan, kalau kita tak ada kerja, tak terkesan teruk sangat sebab kita dah memang biasa hidup dalam keadaan sederhana. Nampak? Hebat Allah Ta'ala ajak kita. So please, jom naikkan balik self-esteem kita. Kuatkan balik jati diri kita. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita selalu anggap hidup kita ni, Allah tengok aku kah? Allah sayang aku kah? Bila jadi corona ni, baru kita tahu semua benda yang berlaku ada dalam ilmu Allah. Dan siapa kata Allah tak perhati kita, walaupun kita orang yang berdosa. Jadi, jom sama-sama kita ubah diri kita. Kita cari sudut mana. Seperti mana dulu kita tak ada apa, sekarang kita ada. Sekarang kita jadi tak ada apa balik. Sama macam dulu. Apa masalahnya? Kalau tuan-tuan boleh pergi sekali mendaki gunung, tak jadi masalah untuk daki kali kedua. Bukan? Wallahu a'lamu bis-shawab. Sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang diri kita. Naikkan jati diri kita bahawa semua kita sama. Semua kita sama di depan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk saksikan konten-konten isi kandungan
yang menarik daripada My Salam Muslim. Wallah. لبيك